Perjalanan dari Siem Reap ke Angkor Wat mengambil masa selama 25 minit dan sekarang ini kami telah sampai ke pintu masuk utama Angkor Wat. Empayar Khmer muncul akibat serangan kerajaan Selendra yang membawa kepada perpecahan kerajaan Chengla pada tahun 700 hingga 800 Masihi. Maka kerajaan Chengla yang merupakan zaman pra-Angkor telah terpisah. Seterusnya kerajaan Khmer wujud di Angkor lebih kurang 800 hingga 1300 Masihi, iaitu bermula dari abad ke-9 hingga abad ke-14. Zaman ini merupakan kesinambungan daripada kerajaan Chengla. Penyatuan Chengla Utara dan Chengla Selatan telah membawa kepada terbentuknya empayar orang-orang Khmer yang kemudiannya wujud sebagai satu tamadun yang tertinggi di Asia Tenggara. Ketinggian 130 kaki dengan teres 4 segi dan keluasan 750 atau seluas 1 km panjang dan 800 meter lebar. Pembinaan ini menyerlahkan tentang keunikan bangsa Khmer. Angkor Wat dikelilingi oleh parit berukuran 200 meter lebar yang berfungsi sebagai sistem saliran dan juga untuk tujuan pertahanan. Dikatakan bahawa Angkor Wat merupakan kuil Khmer yang paling luas di Asia Tenggara dan juga di dunia. Yang menariknya, dindingnya diukir dengan imej-imej yang tertentu. Ukiran-ukiran yang terdapat di dinding wat ini menggambarkan kisah-kisah seperti yang terdapat di dalam epik Ramayana dan Mahabharata, iaitu epik India yang masyhur dalam sastra di Asia Tenggara. Ukiran yang terdapat pada dindingnya sangat halus dan tinggi mutunya. Boleh dikatakan kesemua monumen yang ada di Angkor merupakan monumen-monumen yang dikhususkan untuk tujuan keagamaan. Pada awalnya, pertemuannya ia dianggap sebagai istana raja. Sebenarnya istana raja mempunyai struktur yang ringkas, iaitu terdiri daripada kayu-kayu dan batu-batu. Hanya istana yang diperbuat daripada batu konkrit yang terletak di Bayun. Batu-batu dan bahan laterit merupakan material yang tahan lama digunakan untuk pembinaan kuil. Kepercayaan agama orang Khmer boleh dilihat dari segi arkitektur Hindusme yang memodernisasikan pembinaan candi Angkor ini. Tempoh keseluruhan Angkor merentasi lebih daripada 6 abad dan lebih tepat dari abad ke-9 hingga abad ke-15. Pada ketika itu, Empayar Khmer mencapai kehilangan sebagai salah satu kerajaan Asia Tenggara yang paling berkuasa. Setelah seluruh kawasan Angkor Wat yang telah dibina, boleh dikatakan Jayavarman II adalah seorang lelaki yang bertanggungjawab yang melaksanakan dengan jayanya tanggungjawab tersebut. Beliau menggelar dirinya Deva Raja, iaitu Raja yang baik, dan beliau telah menubuhkan Empayar Khmer pada tahun 802 Masihi. Sejurus selepas ibu negara dipindahkan ke Kohke dalam tempoh yang singkat di bawah kerajaan Jayavarman IV, perampas kuasa, tetapi hanya selepas 14 tahun Angkor menjadi lebih terkenal di bawah Rajavarman II. Anaknya Jayavarman V dan bukannya anaknya yang paling sulung telah berjaya mengembangkan empayarnya sehingga ke tahap maksimum. Dua kuil yang indah sebagai Betty Seri dan Tekil telah dibina. Kerja pembinaan yang melibatkan beribu-ribu pekerja yang melakukan kerja semata-mata untuk menghasilkan sebuah bangunan yang masih berdiri megah sehingga ke hari ini dengan penuh bangganya. Seni ukir yang terdapat pada dinding-dinding Angkor mampu menerangkan kepada kita mengenai kehidupan mereka, tentang adat mereka, sumber ekonomi mereka, malah ianya juga tidak sahaja sebagai tempat agama tetapi turut sesak dengan berjuta-juta orang yang hadir di seluruh dunia semata-mata untuk melihat sendiri keunikan bangunan di sini.
Pembinaan Angkor Wat melambangkan kekuasaan pemerintah Angkor pada masa itu. Angkor Wat dapat dibina dengan indah, luas dan unik kerana sudah wujud para arkitek yang mahir dalam mereka bentuk struktur-struktur bangunan yang cukup indah. Tujuan-tujuan Angkor Wat dibina adalah untuk tujuan penyembahan, pengkebumian raja atau memperingati sejarah keturunan dan salah-salah mereka. Semakin lama, semakin banyak berlaku perubahan kepada struktur Angkor Wat dan monumen-monumen lain selaras dengan peredaran masa kerana reka bentuk monumen-monumen ini mula meniru dan mengadunkan reka bentuk asing. Pada Angkor Wat ini terdapat 8 buah menara kecil yang mengelilingi satu bentuk piramid yang lebih besar yang diilhamkan Gunung Mahameru. Puncak Mahameru atau dikenali juga sebagai Horn of Gold atau puncak Gunung Emas merujuk kepada pusat kuil itu sendiri yang merupakan tempat yang paling suci. Tempat pemujaan di tengah kuil ini terdapat patung Vishnu yang menunggang Garuda. Simbolisme susunan piramid ini ialah raja dikelilingi oleh Brahmin dan sami-sami yang setia kepada raja. Ini merupakan pakaian tradisional mereka yang dipakai di kuil ini untuk tujuan tarian kuil, dan setiap baju yang mereka pakai adalah mengikut watak tersendiri seperti monyet, ikan, apsara, muni mekala dan syaitan. Dari segi falsafah, Angkor Wat yang dibina oleh Suryavarman II merupakan kuil yang lengkap berbanding kuil Hindu yang lain kerana menyerupai satu bandar yang dibina sebagai representasi dunia yang lebih luas. Jika diteliti, Angkor Wat merupakan siri tangga untuk sampai ke puncak yang dibina secara berteres-teres. Puncak yang tertinggi pada Angkor Wat merupakan tempat tertinggi mewakili Gunung Mahameru yang dipercayai tempat tinggi para dewa. Oleh itu, tanda titik pada dasar adalah tempat tinggal raja yang diletakkan imej Vishnu. Dewa Varaja atau raja terletak di tempat tertinggi sekali dalam pembinaan Angkor yang bertingkat-tingkat dan bertangga-tangga yang mesti didaki dari satu ruang merupakan simbolik dalam amalan agama mereka. Di sini, di kawasan kuil ini terdapat 4 buah kolam renang yang setiap kolam renangnya memiliki unsur seperti angin, air, api dan tanah. Kolam-kolam di sini digunakan oleh raja untuk tujuan bersirau. Pengalaman untuk melihat Angkor Wat berdiri di hadapan mata merupakan peluang yang tidak harus disisihkan jika berkunjung ke Bandar Siem Reap yang merupakan bandar kedua terbesar di Kemboja. Seni binanya sahaja sudah cukup untuk membuatkan kami meluahkan rasa kagum bagaimana masyarakat di zaman dahulu kala mampu membina sebuah bangunan yang bukan sahaja gah dari segi saiz tetapi turut mempunyai struktur yang sangat kompleks. Sudah pasti soalan yang akan berleka di minda ialah bagaimana sebuah bangunan sebesar itu boleh dibina tanpa bantuan peralatan moden.